Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, Tuan Pengetua Dr. Haji Wan Muhammad Zuhairi bin Wan Abdullah, Penolong Kanan Pentadbiran Tuan Haji Saupi bin Muhammad, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Muhammad Hatta bin Mahmud, Penolong Kanan Co-Curriculum Tuan Haji Abdul Raisham bin Abdul Rashid, guru-guru serta adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah pada tahun 2021. Pada tahun ini, saya diberi peluang dan ruang sekali lagi oleh pihak sekolah untuk memberi ucapan khas kepada adik-adik yang sedang berjuang untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM yang bakal adik-adik hadapi nanti, sama ada pada tahun hadapan ataupun tahun-tahun yang akan datang. Kepada adik-adik yang masih belum mengenali saya merupakan bekas pelajar SMK Agama Melati SPM 2020 baru tahun lepas. Alhamdulillah, pada SPM yang lalu saya berjaya mencapai kecemerlangan. Boleh dikatakan agak cemerlang lah. Dan sekarang saya sedang menyambung pengajian saya dalam bidang perubatan, asasi perubatan di UIA dengan tajaan JPA. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya dan rakan-rakan dalam menghadapi peperiksaan SPM 2020, terutamanya apabila batch kami ialah batch pertama, pelajar tingkatan 5 pertama yang terpaksa menghadapi PDPR secara dalam talian di rumah. Tapi Alhamdulillah, saya bersyukur kerana apabila PDPR bermula pada tahun lepas, kami sudah belajar 2/3 daripada silibus SPM dan masih ada sedikit sahaja lagi topik baru yang belum kami belajar untuk kami kuasai dan faham betul-betul sebagai persiapan SPM. Berbeza dengan adik-adik, terutamanya kepada adik-adik tingkatan 1 yang terpaksa menjalani PDPR. Apabila bermulanya adik melangkah ke SMK LRT, adik-adik sudah perlu membiasakan diri dengan PDPR. Namun PDPR bukanlah alasan untuk adik-adik bermalas-malasan di rumah, ataupun untuk adik-adik mengatakan bahawa secara melalui PDPR adik-adik tidak boleh secemerlang seperti mana apabila adik-adik belajar secara bersemuka di sekolah. Saya faham bahawa melalui PDPR, pemahaman untuk kita memahami sesuatu topik baru yang kita baru belajar secara dalam talian adalah agak susah jika dibandingkan apabila kita belajar sesuatu topik baru itu secara bersemuka dengan guru-guru di sekolah. Tapi oleh sebab itulah adik-adik perlu mengadakan usaha adik-adik untuk memahami sesuatu topik itu jika adik-adik tidak dapat menguasai topik itu dengan sepenuhnya. Secara peribadinya, saya tak ada pun sebarang orang kata rahsia kejayaan ataupun tips study, kerana bagi saya setiap orang ada cara mereka tersendiri untuk study. Jadi di sini saya hanya akan kongsi apa yang saya lakukan, usaha saya dalam persiapan saya untuk menghadapi SPM. Selalunya pada hari persekolahan,
saya akan pastikan saya tidur awal, paling lewat pukul 12 ataupun pukul 11 ataupun 10.30 malam. Saya akan bangun pada awal pagi pada pukul 4.30 pagi untuk study. Kerana bagi saya study pada awal pagi lebih berkesan daripada saya study pada lewat malam. Kerana saya perhatikan ramai kawan saya yang study pada pukul 1 pagi, 2 pagi. Dan pada waktu tu saya tengah tidur lah. Dia orang tengah study, saya tidur. Saya bangun, dia orang tidur. Macam tu lah. Kerana bagi saya, bila kita bangun pukul 4 pagi, 5 pagi, saya akan lebih bersemangat untuk memulakan hari tu sebab saya telah bangun awal daripada orang lain. Jadi saya rasa saya ni ke depan. Bila saya rasa ke depan ni, saya lebih bersemangat lah untuk study. So, saya memang tiada jadual harian. Kerana bagi saya, apabila ada jadual harian tu, apabila kita buat jadual harian, kita perlu ikut jadual tu. Dan bagi saya perkara tu amatlah membosankan kerana kita buat perkara yang sama je setiap hari. Jadi saya buat juga jadual, tapi saya buat bila pada satu masa tu saya mempunyai banyak kerja yang perlu disiapkan. Jadi saya akan buat jadual untuk membuatkan saya kurang tekanan untuk menyiapkan semua kerja tu dalam satu masa. Jadi saya akan buat jadual. Dan selalunya dalam minggu exam memang saya akan buat jadual untuk saya study dan saya akan peruntukkan masa yang saya rasa mencukupi untuk saya master, untuk saya kuasai semua topik yang akan keluar dalam exam nanti. Jadi seperti saya cakap, lain orang lain cara dia. So korang kena identify sendiri apa cara yang paling sesuai untuk korang study untuk diri korang sendiri. Korang tak boleh hanya ikut tips ataupun petua orang, tapi tips tu tak sesuai, tak berkesan untuk diri korang. So saya hanya boleh ceritakan, dan korang kalau rasa nak cuba apa yang saya buat, korang boleh. Tapi kalau tak sesuai, korang gunalah cara korang sendiri, asalkan result dia sama. Apabila saya bangun awal pagi tu, sebelum study, selalunya saya solat sunat tahajud dulu, solat sunat taubat, solat sunat hajat. Kerana selain daripada usaha kita juga perlu minta dengan Allah. Usaha sahaja tidak cukup. Kalau kita rasa kalau kita sudah usaha dengan cukup banyak, usaha kita sudah cukup banyak untuk kita dapatkan apa yang kita mahu, dapatkan target yang kita telah setkan dalam exam nanti, tapi kita tak minta dengan Allah, tetap juga hasil tu akan kurang. Sebab dalam dunia ni, kalau kita nak sesuatu benda, kita kena jaga 3 perkara ni: doa, usaha, tawakal. Di samping korang usaha, korang kena juga berdoa kepada Allah. Dan selepas korang dah berusaha, dah berdoa selepas dah jawab SPM, dah habis SPM tu, korang kena tawakal kepada Allah. Kerana kita telah buat sehabis baik dan kita perlu tinggalkan the rest to Allah. Selain daripada kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita juga perlu jaga hubungan kita dengan manusia. Contohnya dengan ibu bapa, dengan cikgu-cikgu, dengan kawan-kawan. Kita perlu sentiasa memastikan hubungan kita dengan diorang tidaklah berada dalam situasi yang kurang baik. Kita perlu sentiasa hormat ibu bapa kita. Kita perlu sentiasa jaga hati ibu bapa kita dan minta doa mereka. Kerana manalah tahu kejayaan yang kita capai tu
bukanlah semata-mata hanya kerana usaha yang kita telah lakukan, tapi kerana doa ibu bapa kita. So kita perlu jaga hubungan dengan ibu bapa kita, dengan cikgu-cikgu. Dengan cikgu kita perlu sentiasa beradab dengan cikgu. Walaupun cikgu tu seorang yang sporting, yang masuk dengan anak murid, kita tak boleh bercakap ataupun layan cikgu tu sama macam kita layan kawan kita lah. So kita kena, walaupun cikgu tu macam sporting, masuk dengan anak-anak murid, kita perlu jaga adab apabila bercakap ataupun bergurau dengan cikgu tu. Sebab kita tak tahu kalau kita tengah bergurau, cikgu tu terasa hati dengan kita. So walaupun cikgu tu macam tak apalah cikgu maafkan, macam cikgu tu tak ambil hati sangat, tapi keberkatan kita dalam menuntut ilmu mungkin akan terjejas. So apa yang kita lakukan, walaupun kita ni pandai, bijak setara mana pun, kita perlu jaga keberkatan ilmu yang kita tuntut tu, terutamanya dengan cikgu, kerana kita menuntut ilmu daripada cikgu. Walaupun cikgu tu sudah memaafkan kita, kita kena sentiasa pastikan perjalanan kita, perjuangan kita dalam menuntut ilmu sentiasa dirahmati Allah dan diberkati oleh cikgu-cikgu. So dengan kawan pun kita kena beradab dan kita kena jaga hati mereka. Kerana bagi saya, kawan-kawan saya banyak membantu saya sepanjang 2 tahun, sepanjang 5 tahun saya berada di SMKAL, dan sepanjang daripada saya Form 4 hingga Form 5, mereka sangat banyak membantu saya, terutamanya dalam AdMed. Kerana pada awal Form 4, saya masih ingat lagi, saya bukanlah bermula dengan cemerlang, terutamanya dalam AdMed. Dalam ujian setara awal Form 4 tu, saya dapat D dalam AdMed 46. So masa tu saya takutlah juga untuk dapatkan A+, untuk target A+ AdMed dalam SPM nanti, sebab saya bermula dengan D. So lepas saya dapat D dalam AdMed tu, saya masuk kelas tuition luar. Alhamdulillah pada pertengahan tahun tu saya berjaya mendapat 81 A. Dan masa tu saya rasa saya masih belum ketinggalan untuk meningkatkan markah AdMed saya. Saya pun banyak minta tolong dengan kawan-kawan untuk ajarkan saya, dan Alhamdulillah kawan-kawan saya sangat membantu, dan saya juga dapat meningkatkan pemahaman saya dalam AdMed. Dan di sini saya ingin relate-nya, korang perlu betul-betul jaga hubungan dengan kawan, kerana apabila kita berada dalam keadaan baik dengan kawan, kita boleh saling menanyakan soalan ataupun saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kerana ada certain subjek yang kita kurang faham, kurang kuasai, dan subjek tu kawan kita dapat kuasai dengan sepenuhnya. So kita boleh minta tolong diorang, dan kita juga boleh tolong ajarkan diorang apa yang diorang kurang faham. So di situ kita kena give and take. Jadi di sini pentingnya hubungan baik kita dengan diorang. Apabila hubungan kita baik dengan diorang, perjuangan kita untuk menuntut ilmu, kita sama-sama menuntut ilmu dan kita sama-sama berjuang untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM. So kita perlu sama membantu antara satu sama lain bagi sama-sama cemerlang. So di sini pentingnya hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah, di samping kita mengejar kecemerlangan yang ingin kita capai dalam SPM nanti. Semasa SPM, first kertas yang saya dan rakan-rakan jawab ialah kertas 1 Bahasa Melayu. Masa tu
Saya ingin ceritakan sedikit pengalaman saya dalam dewan. Masa tu tinggal lagi 10 minit. Masa menjawab tinggal lagi 10 minit dan ketua pengawas umumkan yang masa masih lagi tinggal 10 minit. Dan masa tu saya masih ada 3 lagi perenggan. Masa tu karangan bahasa Melayu. 3 lagi perenggan untuk saya siapkan. Dan saya tengok sekeliling saya, semua orang sudah siap. Saya macam sedikit menggelabah. Lepas tu saya takut tak sempat. So, saya macam nak buat 6 perenggan ke nak buat 7 perenggan macam tu. Tapi saya teringat Cikgu Zahari kata wajib 7 perenggan. 6 perenggan tu tak cukup kuat, tak cukup kuat untuk support untuk dapat A. So saya dengan takutnya, saya dengan menggelabahnya, dengan takut, dengan berdebarnya, memang tulisan pun tak jagalah. So dalam 10 minit tu saya fikir nak buat 6 ke, nak buat 7 ke, nak tawakal ke. Tapi saya tenangkan diri saya dan saya cuba untuk bertenang, cuba untuk mendapatkan idea. Dan Alhamdulillah saya berjaya siapkan 3 lagi perenggan tu. Tapi saya tidaklah berasa puas hati dengan skrip jawapan saya. Lepas keluar dewan tu, saya sedikit kecewa lah. Sebab first paper dah lah, first paper. So saya cuba kawal diri saya, cuba kawal emosi untuk tidak menjejaskan paper yang lain. Sebab tu first paper, so saya perlu lepaskan apa yang sudah berlaku dan saya tawakal kepada Allah. Dan apa yang saya ingin tegaskan di sini ialah masa dalam 10 minit terakhir tu saya berjuang untuk siapkan 3 perenggan lagi. Daripada saya tawakal, saya reda je apa nak jadi, ataupun saya berjuang sehingga habis 10 minit tu. So saya ingin tekankan agar korang selagi belum habis masa, selagi belum SPM, korang perlu cuba sehabis baik, korang perlu berusaha sehinggalah ke saat terakhir. So, adik-adik perlu korbankan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Kalau adik-adik rasa adik-adik jauh ketinggalan daripada kawan-kawan yang jauh ke depan, adik-adik perlu cuba sehabis baik. Selagi belum SPM, selagi tu korang perlu berusaha untuk menguasai semua topik yang korang belajar. Dan adik-adik perlu menggandakan usaha untuk sama level, untuk on track dengan kawan-kawan yang lain yang jauh ke depan. Selagi belum tibanya SPM, selagi tu korang perlu menggandakan usaha. Dan di sini kita boleh ambil contoh daripada idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Baginda banyak mengorbankan masa, tenaga, malah mempertaruhkan nyawa sendiri bagi menyebarkan dakwah Islam. Jika dibandingkan dengan kita hanya perlu mengorbankan sedikit hiburan untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM nanti. Korang hanya perlu menahan diri korang bagi terus belajar dan mengurangkan hiburan selagi belum SPM. Kalau kita belajar sehabis baik. Kalau kita masa untuk bermain, kita main sehabis baik. So masa ni korang perlu belajar dulu. Lepas SPM, korang buatlah apa yang korang nak buat. Korang nak tengok movie ke, nak main game ke, buatlah masa tu. Tapi selagi belum SPM, selagi tu korang perlu menahan diri korang dan perlu cuba untuk belajar dan terus belajar. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat berjaya kepada adik-adik supaya korang sentiasa kuat semangat untuk belajar dan
ingatlah pesanan saya supaya korang jagalah adab dengan ibu bapa, dengan guru-guru dan dengan kawan-kawan. Assalamualaikum.